Assalamualaikum. Di bawah mata pelajaran Fiqh Muamalat, kumpulan kami akan membentangkan tajuk istibdal harta wakaf aplikasi di Malaysia. Jadi, objektif kepada kajian kami ialah yang pertama, mengetahui konsep istibdal harta wakaf. Yang kedua, mengkaji apakah pandangan fuqaha mengenai istibdal harta wakaf. Dan yang ketiga, menganalisa aplikasi istibdal harta wakaf di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulakan pembentangan kami dengan pengenalan secara ringkas. Wakaf merupakan satu amalan penyerahan harta bagi kegunaan masyarakat umum dengan bertujuan satu matlamat, iaitu untuk mendekatkan dan menyerahkan diri kepada Allah dengan syarat bahawa harta itu adalah kekal dan tidak dapat diwarisi. Hal ini kerana harta wakaf tersebut telah menjadi milik Allah untuk selamanya. Pensyariatan wakaf ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 92. Mafhumnya, kamu tidak sesekali akan mendapat kebaikan sehinggalah kamu menafkahkan sesuatu yang kamu sukai, dan semua perkara yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wakaf juga diibaratkan sebagai sedekah yang berkekalan. Selagi mana ianya mempunyai manfaat, selagi itulah pahala akan terus mengalir walaupun setelah meninggal dunia. Secara umumnya, para ulama telah berbeza pandangan tentang makna wakaf. Menurut pendapat Syafi'iyah, wakaf adalah satu pemberian dengan melakukan penahanan harta yang kemudiannya akan mempunyai manfaat serta tidak berubah ain sesuatu harta itu. Amalan berwakaf adalah perkara yang disunatkan oleh Islam. Ianya bertujuan untuk memberi kesenangan kepada golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Pada peringkat awal, wakaf dilaksanakan melalui harta yang berbentuk kekal seperti tanah dan bangunan yang dengan kadar penggunaannya yang terhad. Terhad di sini bermaksud apabila seseorang mewakafkan tanah dan ianya bertujuan untuk mendirikan masjid, jadi tanah tersebut hanya boleh untuk mendirikan masjid sahaja. Namun disebabkan peredaran zaman yang semakin maju, wakaf secara tradisional ini tidak sesuai dan tidak relevan untuk dilaksanakan kerana dapat berkembang untuk memajukan ekonomi umat Islam. Oleh yang demikian, terdapat satu pendekatan baru yang sesuai diamalkan, iaitu konsep istibdal harta wakaf. Kaedah ini dapat mengembangkan harta wakaf tersebut bagi memberi manfaatnya kepada masyarakat umum. Harta wakaf yang telah diistibdalkan ini dapat mengelakkannya daripada terus terbiar tanpa ada kemajuan serta dapat memberi hasil dan manfaat yang boleh dibelanjakan untuk jalan kebaikan. Namun demikian, kaedah istibdal harta wakaf bukanlah satu kaedah yang boleh dilaksanakan dengan sewenang-wenangnya kerana ia perlu mematuhi segala prinsip dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha agar pelaksanaan istibdal terhadap suatu harta wakaf itu dibenarkan mengikut apa yang digariskan oleh syarak dan tidak bercanggah dengan tujuan sebenar wakaf. Objektif yang pertama, konsep istibdal harta wakaf. Konsep istibdal harta wakaf ini merupakan satu cara untuk membangunkan produksi dan lebih berupaya untuk menyediakan pelaburan yang lebih stabil. Dalam perbincangan tentang konsep istibdal harta wakaf pula, yang mana ada dua perkataan yang saling berkait rapat, iaitu perkataan ibdal dan istibdal. Maksud perkataan ibdal ialah mengeluarkan sesuatu harta wakaf daripada konsep wakaf, iaitu wakaf ini tidak boleh digunakan sebagai jual beli, dihadiahkan atau diwarisi. Manakala perkataan ibdal pula bermaksud membeli suatu harta yang lain melalui hasil jualan untuk dijadikan sebagai mauquf bagi menggantikan harta yang dijual, merangkumi apa-apa harta yang sama ataupun harta yang lebih baik nilainya dan dapat memberikan manfaat. Harta tersebut
dikenali sebagai harta badal atau amwal al-badal. Proses pelaksanaan istibdal harta wakaf adalah yang pertama, menjual harta wakaf yang dipanggil sebagai ibdal. Kemudian, yang kedua pula mendapat hasil jualan harta. Selepas itu, dengan hasil jualan tersebut digunakan untuk membeli harta lain yang dipanggil sebagai istibdal. Akhir sekali, harta yang dibeli tadi adalah harta ganti yang dijadikan sebagai harta. Selain itu, harta istibdal juga memberi maksud menjual apa yang kurang atau yang telah hilang hasil kemasukannya atau hasil daripada harta wakaf dan menggantikannya dengan membeli apa yang lebih baik dan menjadikannya sebagai ganti. Pelaksanaan sesuatu istibdal harta ini apabila berlaku tiada hasil yang dapat diperolehi daripada harta wakaf tersebut dan tidak lagi memberikan manfaat kepada yang menggunakannya dan tidak menepati tujuan asal harta tersebut, maka proses istibdal ini dibenarkan bagi meneruskan lagi penggunaan harta wakaf tersebut yang pada asalnya adalah harta wakaf ini memberikan manfaat sampai bila-bila. Dengan cara menggantikan harta yang telah rosak tersebut adalah satu cara untuk meneruskan manfaat kegunaan harta tersebut, maka ia dibolehkan untuk ditukar ganti. Seterusnya, harta wakaf yang boleh diistibdal. Kebanyakan ulama memberi ruang dan kelonggaran bagi istibdal terhadap harta wakaf yang mana tidak lagi boleh memberi kebaikan dan manfaat kepada pemegang amanah harta wakaf tersebut dan tidak memberi kepentingan kepada orang awam yang menggunakannya. Terdapat beberapa kategori harta yang boleh diistibdalkan. Antaranya ialah yang pertama, harta alih yakni harta mangkul. Daripada perbincangan dan kesepakatan ulama berkaitan perkara ini, mereka mengharuskan istibdal kepada harta wakaf dalam kategori harta alih ini kerana bertujuan untuk menjaga atau mengekalkan kelangsungan harta wakaf tersebut yang tidak lagi memberikan manfaat dan kepentingan. Maka hukumnya adalah harus untuk menggantikan harta tersebut. Tetapi ada juga segelintir para ulama yang tidak bersetuju dengan mengharuskan pengistibdalan harta wakaf tersebut. Apabila harta wakaf tersebut hampir musnah, maka sebaiknya harta tersebut dihapuskan sahaja. Ini dimaksudkan harta itu tidak berbaloi lagi jika masih ingin diperbaiki dan sebaiknya harta tersebut dimusnahkan sepenuhnya. Yang kedua adalah harta ta'alih yakni harta akor. Kebanyakan para ulama mengharuskan istibdal harta wakaf dalam kategori harta ta'alih ini dengan konteks cara yang berbeza-beza antara para ulama. Bagi pendapat ulama yang mengharuskan istibdal harta ini adalah mengatakan bahawa harta tersebut hendaklah digantikan dengan harta ta'alih juga. Pandangan ini merupakan pandangan dari ulama mazhab Hanafi dan sebahagian ulama mazhab Maliki. Bahkan ada juga ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa jika harta tersebut adalah sebuah rumah, maka ia hendaklah ditukar dengan sebuah rumah juga. Yang ketiga adalah masjid. Perkara yang membabitkan wakaf masjid, hanya mazhab Hambali yang membolehkan istibdal masjid dengan masjid yang lain. Jika berlaku kerosakan ataupun sesebuah masjid itu runtuh, masjid tersebut boleh dijual atau digantikan dengan masjid yang lain atau sesuatu yang lain, walaupun hanya melibatkan sebahagian kerosakan sahaja daripada masjid tersebut. Maka hanya sebahagian yang rosak itu sahaja boleh dijual. Duit hasil jualan itu digunakan untuk membaiki bahagian yang rosak itu. Di samping itu, ada juga sebahagian ulama berpendapat bahawa istibdal tidak harus dilakukan ke atas masjid kerana mereka mengatakan bahawa walaupun masjid tersebut hancur dan hanya lantai sahaja yang ada, ia masih boleh digunakan untuk solat. Kerana lantai juga adalah kekal sebahagian daripada masjid tersebut.
Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai pandangan para fuqaha tentang istibdal harta wakaf, di mana untuk pendapat mazhab Hanafi dalam pelaksanaan istibdal menunjukkan penerimaan konsep istibdal ini dengan baik. Beliau mengemukakan dua sebab istibdal ini dibolehkan atas dua keadaan, iaitu yang pertama dengan adanya syarat dari pewakaf yang membuat lafaz ikrar. Sebagai contoh, seseorang itu berikrar mewakafkan tanah pertaniannya dengan syarat pewakaf orang lain yang mewakilinya dapat menukar tanah wakaf ini dengan tanah pertanian yang lain atau dengan bangunan di sesuatu tempat yang berhampiran sebagai penggantinya. Jadi dalam pelaksanaan istibdal, tidak boleh sekiranya tanah pertanian itu diganti dengan tanah bangunan atau menukarkan tanah itu ke sesuatu tempat yang lain yang bukan pada tempatnya. Hal ini kerana seolah-olah telah melanggar dari syarat yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Yang kedua, ia dibolehkan oleh sebab darurat, di mana harta tersebut telah hilang manfaatnya dan tidak berfungsi lagi. Jadi, muwakif telah mensyaratkan bahawa orang lain tentang wakaf tersebut boleh diganti menerusi izin qadi. Tetapi jika tiada izin qadi, masih diterima. Pendapat mazhab Maliki pula tentang istibdal harta wakaf ini ialah kebanyakan ulama tidak mengharuskan penggunaan istibdal terhadap harta yang diwakaf. Imam Malik mengatakan bahawa istibdal tidak harus dilaksanakan meskipun terdapat kerosakan atau kemusnahan. Ia terdiri daripada dua keadaan. Yang pertama, apabila barang wakaf itu adalah masjid. Pendapat ini juga disokong oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Hanbali yang membolehkan menukar masjid dengan tanah yang lain untuk tujuan pembangunan masjid. Yang kedua, sekiranya barang yang disumbangkan itu berupa tanah produksi, jadi tidak boleh dijual atau ditukar kecuali ada sebab-sebab tertentu seperti pengembangan masjid atau jalan umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan awam. Tambahan pula, jika barang yang disumbangkan tidak dapat ditukar atau dijual untuk memenuhi kepentingan umum, maka masyarakat akan berdepan dengan kesulitan. Jadi, asal tujuannya memberi kemudahan kepada masyarakat untuk beribadah khususnya. Seterusnya, kita pergi kepada aplikasi istibdal harta wakaf di Malaysia. Dalam konteks di Malaysia, terdapat satu garis panduan yang telah dinyatakan dengan jelas mengenai konsep istibdal. Macam yang kita tahu, pengurusan harta wakaf ni tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadinya, pengurusan mengenai istibdal pun tertakluk di bawah bidang kuasa yang sama. Yang mana, setiap majlis agama Islam negeri, mereka ni mempunyai kepatuhan standard dalam menguruskan harta wakaf tersebut. Tertakluk kepada pemakaian undang-undang dan peraturan yang relevan terhadap harta wakaf. Menurut Hisham Sabri dan Masyitah Mahamud 2020, dalam penulisan mereka, antara negeri yang mempunyai enakmen wakaf tersendiri ialah Negeri Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Terengganu dan Perak. Undang-undang tersebut turut memperuntukkan tentang perkara istibdal seperti yang dinyatakan di dalam enakmen wakaf Negeri Selangor 2015 bahagian yang ke-6. Penentuan hukum syarak di bawah Seksyen 41 menyatakan boleh mengistibdalkan mana-mana mauquf, yakni harta wakaf yang tidak mendatangkan sebarang manfaat atau kepentingan sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak wakif, iaitu pemberi wakaf. Jadi, pihak jawatan kuasa fatwa mempunyai autoriti dalam kelulusan pelaksanaan istibdal bagi memastikan kelangsungan manfaat harta wakaf tersebut. Selain itu, berdasarkan manual pengurusan istibdal wakaf daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, terdapat beberapa negeri di Malaysia yang telah melaksanakan istibdal harta wakaf. Sebagai contoh, negeri di Malaysia yang telah melaksanakan istibdal harta wakaf ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, Pulau Pinang dan Perak. Okey, bagi negeri-negeri yang belum melaksanakan istibdal harta wakaf ini, berkemungkinan disebabkan oleh belum timbul lagi isu-isu berbangkit yang memerlukan kepada istibdal harta wakaf.
Seterusnya, saya akan menyatakan beberapa contoh isu pelaksanaan istibdal yang telah berlaku di Malaysia. Isu yang pertama berlaku di negeri Pulau Pinang. Isu ini melibatkan sebahagian lokasi tapak bangunan kompleks Tun Abdul Razak iaitu Komta yang merupakan tanah wakaf di mana di atasnya terdapat sebuah sekolah agama iaitu Sekolah Agama Al-Mashhur Al-Islami. Pihak yang mewakafkan tanah tersebut menginginkan adanya pengajian Islam di atas tanah yang telah diwakafkan. Namun, disebabkan lokasi tanah wakaf tersebut terletak di tengah-tengah bandar Georgetown, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, diorang ni berhasrat nak jadikan tanah wakaf tadi tu sebagai pusat pentadbiran dan perniagaan utama atas tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Jadinya, bagi melaksanakan hasrat Kerajaan Negeri Pulau Pinang tadi tu, sekolah agama yang asalnya terletak dekat tapak lokasi kompleks Tun Abdul Razak Komta dipindahkan kepada satu tempat di balik pulau Pinang. Persetujuan telah dicapai di antara pihak Majlis Agama Islam Negeri dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang sendiri bagi tujuan pengambilan semula tanah tersebut, di mana kerajaan negeri telah memperuntukkan pampasan sebanyak RM6 juta dan 30 ekar tanah di daerah balik pulau kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang sebagai tanah ganti iaitu istibdal. Secara umumnya, kita dapat lihat bahawa implementasi istibdal ini di samping tercapainya hasrat Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang ingin meningkatkan taraf ekonomi negeri mereka, sekolah agama tersebut turut mendapatkan manfaat yang lebih baik iaitu membolehkan mereka untuk membuat pengambilan pelajar dalam kuantiti yang lebih besar. Bahkan, sekolah baru yang telah didirikan telah dilengkapi dengan pelbagai fasiliti yang dapat membantu sistem pembelajaran mereka agar lebih sistematik. Hal ini menunjukkan bahawa konsep istibdal mempunyai kesan positif dalam mengenal pasti mekanisme yang terbaik dalam pengurusan aset wakaf. Contoh yang kedua berlaku di negeri Melaka. Pelaksanaan istibdal tersebut melibatkan antara lain tanah dan 3 tingkat rumah kedai yang terletak di Lot 233, kawasan Bandar 20, Jalan Bendahara off Jalan Temenggung. Istibdal dilaksanakan atas faktor ekonomi, yang mana keadaan bangunan di atas tanah wakaf tersebut memerlukan kos baik pula yang sangat tinggi serta lokasi yang tidak strategik. Perkara ini telah mendatangkan masalah kepada Majlis Agama Islam Melaka. Jadinya, Majlis Agama Islam Melaka telah bersetuju untuk menjual keseluruhan tanah tersebut kepada penyewanya dan hasil jualan itu digunakan untuk membeli tanah dan bangunan yang baru di tempat yang lain sebagai ganti. Berlakulah proses istibdal. Okey, sebagai rumusan, setiap Majlis Agama Islam negeri di Malaysia ni mereka mempunyai kepatuhan standard dalam menguruskan harta wakaf. Ianya tertakluk kepada tata cara dan pemakaian undang-undang yang relevan dengan harta wakaf tersebut. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Fatwa di peringkat negeri akan membuat keputusan pelaksanaan istibdal berdasarkan kepada pembentangan isu istibdal dalam kes tanah wakaf yang terbiar, rosak ataupun melalui proses pengambil alihan semula oleh kerajaan negeri. Perkara ini akan dibincangkan secara khusus dan sangat teliti agar dapat memberikan impak yang baik terhadap pengurusan aset wakaf serta kesucian pensyariatan wakaf itu sendiri terjamin. Kesimpulannya, dalam kajian ini kami telah mengupas berkenaan dengan konsep istibdal harta wakaf, pandangan fuqaha berkenaan istibdal harta wakaf dan aplikasinya di Malaysia. Dapat dilihat bahawa konsep ini memberi lebih banyak manfaat dan kebaikan kepada orang awam berbanding ia dikekalkan dalam bentuknya yang asal. Jadi, antara hikmah kepada pelaksanaan konsep ini adalah yang pertama, menjamin ganjaran pahala yang berterusan kepada pewakaf, memperkembangkan mauquf iaitu harta wakaf selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara, dan yang ketiga, mengelakkan harta wakaf daripada terbiar dan tidak bermanfaat.
Selain itu, elemen flexibility perlu diketengahkan dalam hal ini agar ia memenuhi kepada keperluan peredaran zaman dan mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan yang tidak sewajarnya. Ulama daripada pelbagai mazhab juga telah mengharuskan kepada penggunaan konsep ini kerana melihat kepada manfaat dan kebaikannya yang besar kepada masyarakat awam. Maka seharusnya penggunaan konsep ini perlu menjadi mekanisme yang utama apabila sesuatu harta wakaf itu tidak boleh dimanfaatkan lagi. Islam itu agama yang sangat mementingkan kemaslahatan dan penggunaan konsep istibedah harta wakaf adalah salah satu bukti daripadanya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.